Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin rasula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira kepada tuan pengerusi Masjid Nurus Salam Gerik Perak, seluruh ibu kuasa, tuan imam, beberapa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu ayah yang tuan-tuan perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik. InsyaAllah kita dapat sama-sama pada pagi ini, InsyaAllah, untuk kita mengikuti kuliah Salih ala Sayyidina Muhammad khas sempena Isra' Mi'raj, menyingkap perjalanan agung Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ulama khilaf tentang bila berlaku Isra' Mi'raj ni. Ulama khilaf tentang bila berlaku Isra' Mi'raj. Ada yang kata bulan Safar, ada yang kata bulan Rabiul Awal, ada yang kata berlaku 8 bulan sebelum hijrah, yakni bulan Rajab. Ada yang kata 6 bulan sebelum hijrah, bulan Ramadan. Ada yang kata bulan Rabiul Akhir, 11 bulan sebelum hijrah. Dan berbagai macam pendapat-pendapat ulama, dan kita boleh khilaf tentang bilakah berlakunya Isra' Mi'raj yang kita pegang 27 hari bulan ni. Kecuali satu aja tak boleh khilaf. Satu aja benda tak boleh khilaf, iaitulah peristiwa Isra' Mi'raj ni wajib berlaku. Yang tu tak boleh khilaf. Yang tu boleh rosak akidah bila kita menolak berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab yang pertama, dia disokong dengan dalil yang sangat kuat daripada Al-Quran. Surah Al-Isra' ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kedua tempat ini sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua disokong pula dengan dalil-dalil hadis yang sahih. Ada 3 hadis yang sahih ada beberapa hadis yang sahih terutamanya daripada Imam Muslim sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya nak petik salah satu hadis pada pagi ini insya-Allah dengan tempoh yang singkat ni, subuh-subuh boleh sebut tak boleh lama-lama. Banyak nasi lemak lah, roti canai lah apa kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi insya-Allah teman-teman pagi Jumaat ni banyak amalan kita nak buat lagi. Nak baca surah Al-Kahfi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita kena baca surah Kahfi banyaklah ni. Terutamanya beramal 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi. Ni kena beramal banyak. Pasal kita duduk di akhir zaman. Ni zaman fitnah. Dan semenjak 2 menjak ni tanda-tanda ni pelik-pelik duk jadi macam-macam. Jadi kena beramal, takut kita nanti terjerebak dengan fitnah-fitnah akhir zaman ni. Saya nak bawa satu hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh. Haddatsana Syaiban bin Farrukh, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Thabit Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al-himari wa dunal baghl. Telah menceritakan kepada kami daripada Syaiban bin Farrukh, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Thabit bin Al-Bunani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni anak muda. Waktu duduk dengan Nabi SAW, dia dihantar oleh ibu dia untuk duduk dengan Nabi, khidmatkan Nabi. Umur dia 9 ke 10 tahun. Orang bagi macam-macam hadiah dekat Nabi SAW waktu Nabi SAW sampai di Madinah. Mak Anas bin Malik tak ada apa nak bagi. Dia ada anak dia. Dia bagi anak dia dekat Nabi SAW untuk khidmat. Kita terima banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Manfaat sangat banyak dekat dia. Sekarang ni kita belajar, kita mengajar, kita sembahyang, kita beramal. Berapa banyak amalan tu yang kita ambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa yang tumpang manfaat tu? Mak dia tumpang manfaat. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Tiap-tiap hari pahala sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita kena dapat macam tu. Kita kena cerdik macam mak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Macam mana nak pastikan kita ni, kita bukan ustaz kan? Kita bukan ustaz. Kita tak reti nak mengajar. Kita tak reti nak ajak orang buat baik, tak reti. Tapi kita ada anak-anak yang boleh tolong buat benda tu kat kita. Didik anak kita elok-elok, bagi dia reti sikit, bagi dia pandai sikit, bagi dia alim sikit, nanti dia pergi bercakap, dia pergi mengajar orang, kita tumpang pahala dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan sekalian, 4 kelebihan yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia pandai menulis. Dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, tak ramai yang pandai menulis. Dia pandai menulis. Apa dia ada kelebihan. Yang kedua, dia anak muda. Budak-budak ni dia macam pahat di batu ilmu dia. Dia mengapai ni macam pahat di batu. Kita ni macam tulis atas daun keladi. Dia tu cara tulis pun lupa juga tu kita ni. Tapi tuan-tuan buat kemas begitu. Baik tu ustaz kalau main dekat Masjid Nurul Sa'adah tu ustaz. Tengok depa memang jenis tak tulis ni ustaz. Kita pasal apa? Pasal depa semua jenis situ jenis mengapai. Perli tu pun tak faham. Tak apa. Nak cerita more level kita ni, hafal pun tak ingat juga. Tapi budak-budak dia nyata ni kuat. Rugi kalau waktu budak-budak tu kita tak manfaat susu untuk dia. Waktu saya duduk kat Yaman dulu, dia sebelum masuk sekolah rendah, dia akan start Al-Quran tu.
Kalau budak-budak yang tak hafal Quran ni macam aib sikit, macam tak, macam lekeh sikit. Budak-budak yang hafal Quran ni biasa, tak hafal Quran macam tak hafal Quran lagi, pelik. So biasa umur 7, 8, 9 hafal Quran. Dan sebab apa waktu tu ingatan kuat. Nombor 3, kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tahu apa dia? Dia duduk berdamping dengan Nabi SAW. Itu cerita-cerita yang macam-macam ni banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saudara Anas bin Muhammad, sebab duduk berdamping dengan Nabi SAW, orang siapa duduk berdamping dengan siapa, dia akan jadi macam orang. Yang keempat, kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni apa dia? Dia redha seorang ibu. Redha seorang ibu. Ini penting. Hantar anak pergi sekolah, hantar anak pergi madrasah, hantar anak pergi tahfiz. Bukan sebab nak pergi buang dia. Ustaz ni tolong saya jaga anak saya ni. Pasal apa? Saya tak tahu lah, tak kerti nak buat apa lah dengan dia ni. Tak boleh kontrol lah. Ustaz tolong jaga pula lah. Dia pun pening nak jaga, nak suruh kita pula jaga. Waktu tu dia hantar anak dia dalam keadaan dia tak redha kat anak dia. Dan anak dia pun tak redha. Maka nak harap anak dia jadi baik dengan dia tak redha dan anak dia tak redha, jangan harap. Hantar ni nak pergi hantar biar sama-sama redha. Dia redha, kita pun redha kat dia. Ni mak redha kat kamu, anak kita akan jadi. Tuan-tuan, yang meriwayatkan hadis ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW cerita, aku didatangi oleh burak. Seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar daripada kaldai tetapi lebih kecil daripada bagal. Tu sifat burak. Burak ni dia binatang, kan? Dia bukan dia binatang yang jadi kenderaan para nabi. Tuan-tuan nak tengok burak ni, panggil nak tengok burak. Burak oil ada, session minyak. Tuan-tuan sallallahu Muhammad, itu kita boleh jumpa. Burak ni tuan-tuan, ni tunggangan para nabi. Nanti tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan jumpa burak. Tapi bagi masuk syurga tu, tengok macam mana burak ni, warna dia lagu mana. Warna dia warna putih. Dia ni, Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, besar sikit daripada kaldai, kecil sikit daripada bagal. Tuan-tuan macam faham, tahu aja bagal ni. Tahu lah. Main kan? Piramli ajak lah. Kita kena tengok bagal dia. Salli ala Muhammad, oh bagal ni kecil rupanya lah. Bagal ni besar sebab dia lebih besar daripada kaldai. Lalu dia merendahkan tubuhnya hingga perut burak itu mencapai ujungnya. Lalu baginda pun bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sampai ke Baitul Maqdis. Dalam sebuah riwayat yang lain milik Imam juga diceritakan oleh Imam dalam Sahih Al-Bukhari, Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi SAW cerita, ketika aku di Mekah, atap rumahku terbuka, tiba-tiba aku datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian dia membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan menggunakan air Zam-Zam. Dibawa pula bejana yang terbuat daripada emas berisi hikmah dan iman, lalu dituangkan ke dalam dadaku dan menutupinya kembali. Lalu dia memegang tanganku, lalu menuju ke langit dunia. Itu cerita daripada riwayat Anas bin Malik daripada Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain juga, juga riwayat sahih, Nabi SAW tunjuk berapa luas belahan dada dia. Daripada lubang ni, dia lubang kat sini kan. Lubang antara dua tulang ni, lubang ni. Daripada lubang ni sampai ke bawah pusat. Sampai kepada tempat bermulanya tumbuh bulu-bulu kemaluan dalam riwayat. Panjang. Masuk belah panjang sungguh kan. Daripada sini, belah seri ni sampai bawah pada pusat. Tu belahan. Dan diceritakan bahawa para sahabat masih dapat melihat belahan. Masuk belah tu betul-betul jadi. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Lalu nak pendek cerita, waktu kita pun singkat ni, Nabi SAW naik burak tersebut. Naik burak tu Nabi SAW cerita, dalam riwayat dia cerita, perjalanan burak ni, satu langkah burak itu sejauh mata memandang. Maksud jauh tak jauh tu, sejauh mata memandang ni, satu langkah dia saja. Semalam saya cerita dekat surau Allahumma salli alaihi wasallam, apa ni surau apa ni? Surau tu lah, tak dengar orang cakap apa tu, tutup mulut cakap, saya tak dengar. Saya cuma kat burak dia al-barqun ni maksud kilat. Itu nama burak tu. Al-barqun maksud kilat. Kilat ni perjalanan dia tuan-tuan, laju tak laju, perjalanan cahaya ni panggil speed light ni 300 km
300,000 kilometer per second. Bukan 300 kilometer per second, tu pun laju sangat dah. 300,000 kilometer per saat punya laju. Tuan-tuan nak buat bandingan, tuan-tuan tengok ke bulan. Bulan tu distance dia, jarak dia 384,400 kilometer. 384,400 kilometer tu distance daripada bumi pergi ke bulan. Maksudnya 1 saat perjalanan cub tu dah nak sampai sikit lagi nak sampai bulan. Punya kelajuan cahaya dia panggil. Jadi subhanallah, buruk yang dinamakan sempena dengan kilat ini tak mustahil kelajuan dia demikian. Sebab Nabi SAW tahu satu langkah dia tu sejuk mata memandang. Maka tuan-tuan, Allah SWT sampai ke mana? Maka Nabi SAW menungganginya sampai ke Baitul Maqdis. Lalu baginda bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi. Dan sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat sebanyak 2 rakaat. Pergi mana? Daripada Masjidil Haram pergi Baitul Maqdis. Tuan-tuan, kalau ada peluang, ada masa, ada duit, boleh pergi, tuan-tuan pergi. Sekali-sekali pergi Masjid Aqsa. Nabi SAW sebut, la tashaddu birhal ila thalathati masajid. Janganlah kamu duk sibuk-sibuk nak pergi berihlah, nak pergi bercuti, melainkan pergi ke 3 masjid. Masjidil Haram wa masjidi hadha, kata Nabi SAW, wa Masjidil Aqsa. Nabi kata pergi ke Masjidil Haram. Tuan-tuan pergi dah Masjidil Haram? Pergi dah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat tak pergi nak pergi dah. Ini dah tak boleh nak pergi pula dah. Sedih semua. Sedih, rindu kita nak pergi Masjidil Haram. Yang kedua, wa masjidi hadha, masjidku ini untuk Nabi SAW di Madinah, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Pergi tengok Masjid Aqsa. Tuan, saya nak cerita Masjid Aqsa, tuan-tuan, saya boleh berasa lagi, masih feel saya berapa kali, alhamdulillah, sempat pergi beberapa kali ke Masjid Aqsa. Tuan-tuan nak tahu tak macam mana suasana dia, saya nak ceritakan tuan-tuan. Bila tuan-tuan masuk ke Masjid Aqsa tu, sallallahu alaihi wasallam, masuk buka pintu dia, tuan-tuan akan tengok satu kawasan yang sangat luas. Kawasan Masjid Aqsa tu sendiri dia 11 hektar. Ni compound masjid ni macam kita tu masuk pagar tu, nak mai daripada pagar tu nak mai masuk ke masjid ni jauh ni. Dalam kawasan compound Masjid Aqsa tu ada beberapa masjid. Dalam compound itu, dalam pagar itu ada beberapa masjid lagi. Masjid Qubah Sakhra, Masjid Marwan, Masjid Qibli, Masjid Buraq, semua tu duduk dalam Masjid Aqsa. Dalam seluruh tu compound Masjid Aqsa. Dalam kawasan Masjid Aqsa ni berbukit-bukit. Bila kita masuk ke depan, kita nampak di depan kita ni tuan-tuan ada lorong, ada jalan macam tu. Jalan macam tu, di kiri dan kanan tu ada kawasan tanaman pokok zaitun yang dah ratusan tahun. Jalan lagi. Sampai-sampai tuan-tuan nampak ada tangga naik ke atas, naik tangga tu. Tuan-tuan pun naik tangga tu, naik tangga tu. Di situ tempat paling tinggi puncak bukit dalam kawasan Masjid Aqsa. Di atas puncak bukit itu ada satu masjid nama Masjid Qubah As-Sakhr. Masjid Qubah batu. Qubah dia warna emas. Dalam tu ada batu Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di tengah-tengah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pun masuk, jumpa pintu gerbang. Tuan-tuan nak masuk, tuan-tuan tengok di depan, tuan-tuan ada Qubah Sakhra. Teringin kita nak masuk tengok dekat dalam tu ada apa. Kita pun masuk, buka pintu, tengok dekat dalam tu masjid dia bulat macam tu. Masjid dia bulat. Sallallahu alaihi wasallam. Masjid dia bulat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Bila kita masuk kat dalam tu, masjid tu dibina oleh Khalifah Marwan. Pertama-tama kali dibina oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bila masuk ke Baitul Maqdis, mengambil alih pemerintahan Baitul Maqdis dengan aman daripada sallallahu alaihi wasallam orang Kristian, orang Nasrani, ambil sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan,
Maka subhanallah, dia antara benda yang terawal dibuat oleh Sayyidina Umar ialah membina masjid ubah batu untuk tutup batu. Untuk tutup batu. Tuan-tuan, saya cerita macam mana duduk batu yang tuan-tuan duduk dengar, batu tergantung, batu terapung tu. Saya akan cerita dulu. Lalu kita pun masuk dekat dalam tu. Khalifah Marwan buat kemudian kubah emas tu dia buat. Dia tanya kepada rakyat dia, boleh tak aku nak peruntukkan sedikit wang untuk aku buat kubah ni, untuk aku buat kubah emas sampai hari ni tu ada. Bila kita masuk ke masjid tu, lebih kurang jarak daripada sini sampai separuh daripada masjid ni, tuan-tuan, nampak di depan tuan-tuan seketul batu yang sangat besar. Saya boleh kira batu ni saiz dia, saiz ruang solat masjid kita ni. Yang besar dia ni. Sangat besar. Batu tu bulat untuk dia. Bulat, leper. Dia bukan ketul batu bulat betul. Dia bentuk dia round shape, tetapi dia leper. So bila kita masuk ni, kita tengok batu ni, dia leper lah. Dia macam flat bang kita ni. Gitu. Boleh tengok batu, boleh pegang batu tu. Boleh pegang. Lalu tuan-tuan pergi ke satu tempat tu, dia ada satu tempat, dia kata, tulis tu, bahasa Inggeris tu, the footprints of Prophet Muhammad. Ada satu lubang. Kita pun tengok dekat dalam lubang tu, kita pun suar tangan, rasa. Kita pun ambil kamera, ambil handphone, kita buka flash, buka lampu, tengok, rasa macam ada bekas tapak kaki. Dia berkata, itulah bekas tapak kaki Nabi SAW. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lalu, kita pun pusing satu round, pusing sikit daripada footprint tu, tapak kaki tu, pusing sikit sampai suku daripada batu tu. Tuan-tuan tengok ada satu tangga turun ke bawah. Tangga tu turun ke bawah batu. Kita pun turun tangga tu. Masuk bawah tu, tengok kapet dia berwarna merah. Dan kita tengok suasana batu dekat situ, subhanallah. Patutlah orang kata batu ini nak naik ikut Nabi SAW. Sebab bila kita duduk di bawah batu, tu, kita nampak batu tu semua menyorong macam tu. Urat-urat batu tu dia menyorong macam tu. Anda faham tak ni? Seolah macam kita duduk tu, batu tu duduk macam ni. Kita duduk semayang di bawah dia. Macam itulah kedudukan batu. Sampai ke akhir. Di tepi dia ada dinding. Ya, dinding yang dibina masjid tu. Jadi kita nampak tepi ni, kita nampak urat-urat batu tu menyerang macam tu. Sebahagiannya ada dinding masjid. Dinding masjid tu nampak macam menyokong batu tu. Wallahu'alam. Tak menyokong. Macam batu duduk macam tu, lepas tu dibina dinding tepi dia macam tu lah, lebih kurang. Tapi di sebelah sini kita boleh nampak tu, urat-urat batu dia menyerang macam tu. So sebab itulah mungkin orang duk rasa macam, nampak batu ni macam dia nak naik ikut Nabi SAW. Sebab tu batu duduk macam tu. Boleh faham tak? Tuan-tuan, pergi semayang kat bawah. Kita punya semayang kat bawah tu, ya Allah, dia punya feel-nya lain macam. Waktu saya pergi untuk penggambaran tu, saya ingat, waktu tu semayang Zuhur, tiba-tiba saya berjumpa dengan grup orang Malaysia main buat rombongan. Dia pun suruh, Ustaz tolong jadi imam. Saya pun jadi imam. Imam semayang Zuhur dekat Masjid Aqsa. Saya jadi imam lah. Lalu pun semayang Zuhur lah tuan-tuan. Lepas semayang Zuhur saya beralih dekat mereka. Saya kata kat mereka, tuan-tuan main jauh daripada Malaysia. Tuan-tuan tahu tak? Ni, saudara-saudara kita yang duduk dekat sini, mereka rumah mereka boleh nampak kubah masjid ni, tapi tak boleh. Mereka dudukkan jauh mana? Tapi mereka tak boleh main pasal mereka orang Palestin. Mereka dihalang untuk masuk ke situ. Teriak nak pergi. Tak boleh pergi. Seumur hidup tak boleh, tak pernah jejak kaki dekat Masjid Aqsa. Ada rumah mana dia? Tuan-tuan, Allah salli ala sallam. Kemudian, tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan semayang di tempat apa ni? Tempat ini tuan-tuan, tempat turunnya perintah semayang yang tuan-tuan semayang. Ni, tang ni lah Nabi SAW naik, tang ni lah Nabi SAW turun. Dan di sinilah Nabi bawa perintah semayang yang tuan-tuan bawa tadi. Tuan-tuan, kita duduk cerita daripada teriak. Dia punya perasaan dia tak reti nak cerita. Lalu tuan-tuan, Allah SWT tu keadaan kubah tu, keadaan batu yang duduk dekat Masjid Aqsa tu, dia panggil batu Mi'raj Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, Allah SWT, kita pun dah puas tengok apa, kita keluar daripada masjid, kita menuju ke depan. Menuju ke arah depan, ke arah sallallahu alaihi Muhammad kiblat. Keluar dari masjid, kita pun berjalan, kita jumpa satu lagi pintu gerbang.
Turun tangga. Lepas pintu gerbang tu, turun tangga. Macam mana kita naik tadi, macam tu kita turun depan. Nak turun depan, tengok-tengok dekat depan tu. Subhanallah, satu bangunan yang sangat indah, berubah-ubahnya berwarna kehitaman. Itu Masjid Qibli. Ataupun kita kenal sebagai Masjid Aqsa. Tuan-tuan, kita pun pergi jalan masuk. Kita pun pandang sebelah kanan. Pandang pada sebelah kanan, tuan-tuan, subhanallah, di sana ada satu pintu turun ke bawah. Kita pun berjalan pergi, jauh juga. Daripada tempat tu nak pergi jalan situ jauh juga. Jalan sampai ke sana, tengok ada tentera Israel seorang tu tunggu tu. Kita pun tengok dekat pintu depan pintu tu dia tulis situ Masjid Buraq. Masjid Buraq. Masjid Buraq juga duduk dalam Masjid Aqsa. Kita pun buka pintu, turun. Rupa-rupanya Masjid Buraq tu duduk di macam bawah tanah. Kita pun turun. Dia spiral, tangga dia pusing lagu tu. Kemudian turun kat bawah tu. Tengok-tengok di situ, di dinding tu ada satu besi bulat macam tempat ikat kuda. Kita pun tengok ada 2-3 orang duduk picum besi tu. Kita pasal apa picum besi ni? Ini besi Buraq Nabi ikat dulu. Mana mengarut? Besi itu besi baru pasang. Pasang tu simbolik ya, bukan besi tu. Simbolik kata tempat tu, tempat Nabi SAW nama Masjid Buraq. Dan Musa Muhammad di situ, Masjid Buraq. Kemudian kita tengok dinding dia. Kenapa dinding ni macam pelik ya? Dinding ni macam elok belah sini. Dinding ni macam pelik sikit. Pasal apa? Rupa-rupanya tuan-tuan, subhanallah, di sebalik dinding tu, dinding itu sebahagiannya rupanya masjid itu telah dirobohkan. Macam ni masjid ni, seperti ni, siapa dinding separuh ni macam pelik sikit. Oh, rupanya separuh masjid ni dah roboh kan. Pasal apa roboh? Kalau kita boleh jeluh tengok sebelah sana tu dia panggil the Wailing Wall. Tembok ratapan. Tembok ratapan orang-orang Yahudi duk pi semayang. Orang Yahudi seluruh dunia duk pi buat apa ni? Duk pi buat haji macam tu lah. Tuan-tuan bisa tengok kan dekat dalam TV duk tu kan, dia duk pi kan ini dia buat lagu tu. Ada berhangguk lagu tu. Mana lagi kalau depa nak khusyuk sikit, depa pergi hantuk kepala depa kat situ, hantuk khusyuk sikit lah. Lepas tu bubuh ketayak kat kepala ni kan, ni hujung bucu ni. Mak saya cukup marah bubuh khusyuk ni. Macam Yahudi. Pakai kepala elok sikit. Tuan-tuan Rasulullah. Nah tu, the Wailing Wall. Daripada ambil separuh tempat. Dia buat tempat. Tembok ratapan ni. Tempat semayang. Tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan subhanallah, kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar daripada masjid tu, kita masuk Masjid Aqsa. Nak masuk ke Masjid Aqsa ni, dia ada satu tangga pula turun ke bawah. Satu Masjid Aqsa ni masuk pintu tu, ada satu pula turun ke bawah lagu tu. Dia panggil Aqsa Qadimah, Masjid Aqsa yang lama. Rupanya Masjid Aqsa lama duduk bawah tanah. Yang kita duduk tengok Masjid Aqsa tu, Masjid Aqsa yang baru dibina oleh Khalifah Marwan. Masjid Aqsa yang lama duduk bawah tanah. Kita pun turun bawah, tengok di bawah sana, Masya Allah, masjid lama, tiang besar-besar. Dibina pada zaman Nabi Sulaiman lagi. Dan tuan-tuan tahu tak, sebelum dibuka Masjid Aqsa oleh Allahumma salli ala Muhammad, Salahuddin Al-Ayyubi, Masjid Aqsa tu pernah dijadikan berpuluh tahun dijadikan tempat pembuangan sampah. Tuan-tuan nak cerita. Kemudian disokong, saya tengok ada besi-besi hidup menyokong. Saya tanya pasal apa letak besi macam ni? Dia kata, cubaan untuk merobohkan Masjid Aqsa ni dah berlaku sekian lama oleh orang Yahudi. Kami jaga malam-malam, kami dengar bunyi drill. Drill. Bunyi apa ni? Tengok-tengok dekat dalam telaga tu, ada satu telaga. Jeluh-jeluh kalau tengok dia duduk korek kat bawah. Dia korek. Lebih 20 terowong dia korek kat bawah tu. Dia berkata kami nak cari artifak sejarah. Dia kata, dia bani Allah SWT Haikal Sulaiman. Rupanya tentu cara dia nak roboh, dia korek ke bawah 20 terowong. Tak ada jumpa satu bahas sejarah apa. Masjid tu lah yang dibina oleh Nabi Sulaiman. Dan dia dalam proses untuk robohkan Masjid Aqsa daripada bawah. Dan beberapa tahun yang lepas dia dah buat majlis pelancaran. Apa dia? Tuan-tuan, kuil, sinagog, bawah tanah, betul-betul bertepatan dengan Kubah As-Sakhrah. Betul-betul bawah tu, dia buat sinagog, kuil dia buat.
Baru beberapa tahun yang lepas daripada buat pelancaran tu. Dan orang Yahudi buat tembok Wailing Wall. Pasal apa mereka buat kat sana? Sebab mereka menghadap. Sebab kiblat mereka ialah batu. Itulah kiblat orang Yahudi. Anda Rasulullah SAW. Sampai lah ni macam itulah keadaannya. Cubaan-cubaan. Waktu saya pergi itu Allah macam-macam cerita lah. Ini sebab itulah gambaran Allahumma salli ala Masjid Aqsa untuk tuan-tuan faham. Lalu Nabi SAW pun pergi sembahyang kat situ. Dan Nabi SAW pun tuan-tuan dibawa Allahumma salli ala masuk ke masjid dan mendirikan solat 2 rakaat dengan seluruh para Nabi dan para Rasul. Setelah Nabi SAW keluar, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril bawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Bawa dekat Nabi SAW. Bawa arak, bawa susu. Kemudian Nabi SAW dipilih untuk diperintahkan untuk memilih antara arak dengan susu tu. Lalu Nabi SAW memilih susu. Lalu Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Nanti umat kamu akan memilih fitrah. Alhamdulillah tuan-tuan, Nabi SAW pilih susu. Salih ala sayyidina Muhammad. Maka kita pun tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, memilih kebaikan-kebaikan. Lalu Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Lalu Jibril membawa aku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu bila sampai ke langit yang pertama, tuan-tuan ingat Isra' dia ada 2 kisah ni. Pertama Isra', kedua Mi'raj. Isra' ni dipanggil perjalanan darat sesuai dengan ayat ni. Subhanalladzi asra bi'abdi, yang telah memperjalankan hamba daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Yang tu dia panggil Isra'. Lepas tu sampai ke Masjid Aqsa, naik ke langit, Mi'raj. Maksud tangga, naik ke atas. Ada 7 lapis langit Nabi SAW nak lalu. Maka tuan-tuan Nabi SAW pun naik, Allah SWT dibawa naik. Siapa bawa? Malaikat Jibril AS. Sampai ke langit pertama dengar satu suara. Siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Ditanya lagi, siapa bersama dengan kamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Maka dibukakanlah pintu itu untuk kami. Lalu tiba-tiba kami bertemu dengan Adam. Dia menjambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Ini apa yang Nabi SAW ni berjumpa dengan beberapa para Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang awal-awal sekali Nabi SAW jumpa dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam, dia nampak ada dua kelompok orang di kiri dan kanan. Nabi Adam beralih tengok belah kanan, Nabi SAW senyum. Nabi beralih tengok belah kiri, Nabi SAW menangis. Ini dalam riwayat yang lain, juga riwayat yang sahih. Lalu ditanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa tu? Itu Nabi Adam. Apa yang sedang berlaku kepadanya? Itu yang duduk di kiri kanan dia itu ialah anak-anak cucu zuriat keturunan dia. Yang duduk sebelah kanan bila dia tengok dia senyum, itu ahli-ahli syurga. Dia tengok sebelah kiri pula, dia tengok dia menangis, itu ahli-ahli neraka. Tuan-tuan, waktu Nabi Adam AS duduk di depan Allah, dibawa main neraka di depan. Kita ni, umat Nabi Muhammad duduk paling depan sekali. 70,000 para malaikat akan tarik setiap tali daripada neraka tu. Ada 70,000 tali pengikat neraka yang setiap tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Seret bawa mai depan kita. Waktu bawa mai depan kita, tegak neraka hitam dengan pandangan mata yang boleh tengok sejauh 600 tahun, 300 tahun perjalanan. Bunyi ngomai yang sangat dahsyat, kita semua takut dah waktu tu. Allah sebut waktu tu, wa tara kullu ummatin jathiyah, kamu melihat manusia semua jatuh berlutut. Kemudian Allah SWT, tuan-tuan, Allah panggil Nabi Adam AS. Wahai Adam AS. Wahai Adam AS. Lemparkan ke dalam neraka anak cucu kamu. Ambil anak cucu kamu, lempar dalam neraka. Kita macam mana, ya Allah, dia tak sanggup nak buat. Perintah Allah kena buat. Ya Allah, berapa orang yang nak kena lempar dalam neraka? Daripada 1,000 orang, 999 masuk neraka, seorang masuk syurga. Tuan-tuan berasa ni, tuan-tuan kita ni duduk tang mana agak ni? Daripada 9,999 orang masuk neraka, seorang masuk syurga.
Kalau dalam 1000 tu, maksudnya 0.01%. Kalau 100 orang, seorang masuk syurga, 99 orang masuk neraka, tu maksud 1%. Betul kan? Betul saya kira. Kalau 10 orang, seorang masuk syurga, itu maksudnya 10%. Kalau 100 orang, seorang masuk syurga, maksudnya 1%. Kalau 1000 orang, 999 orang masuk neraka, seorang masuk syurga, itu masuk 0.01%. Kalau 1000 orang duk ada dalam majlis ni, majlis 1000 orang, seorang aja akan masuk syurga, 999 lagi masuk neraka. Tu bayangan dia. Risau tak tuan-tuan ni? Risaulah kita tuan-tuan. Tuan-tuan duk rasa lagu mana? Risaulah kita, saya pun risaulah. Tapi ada sikit kegembiraan Nabi SAW. Ada khabar gembira Nabi beritahu kepada kita. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Imam Ibn Kathir petik riwayat ni dalam menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ramai itu ialah daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Pasal Ya'juj Ma'juj ni dia tak akan mati melainkan daripada seorang tu dia dah ada 1000 keturunan dia, baru seorang tu akan mati. Maksud keturunan dia sangat ramai. Bandingan Ya'juj Ma'juj dengan kita ni, seorang kita 1000 Ya'juj Ma'juj. Tu. Saya alasan bandingan dalam cerita, dalam riwayat cerita. Dia kalau dia turun mai, waktu dia turun terpang mai tu, dia jumpa satu tasik tu, dia orang pertama tu minum tasik tu daripada Ya'juj Ma'juj tu, orang last sekali minum, tak ada air lah, kering tasik tu, pekat minum seorang sikit. Nak kata ramai Ya'juj Ma'juj yang akan buat kerosakan, maka mereka lah yang 999 orang Ya'juj Ma'juj ni orang. Dan dia tetap keturunan Nabi Adam AS. Nabi Adam sedih. Ada umat dia, ada anak cucu dia yang akan masuk neraka. Kita ni tuan-tuan macam anak cucu kita lah. Yang rasa, tuan-tuan tak rasa sedih lah tuan-tuan duk main masjid. Maklum duk main masjid. Tak saat saya duk naik kereta, sementara nak sampai tengok makcik-makcik duk berjalan kaki main masjid. Allah. Rasa ni, berasa hati ni, teringat mak-mak kita. Tuan-tuan, kita duk main masjid ni, duk pasal apa? Pasal apa duk main masjid ni, pasal apa? Nak masuk syurga lah, paling mudah kira nak masuk syurga. Betul lah? Betul ke tak ni? Macam tak setuju ya saya tanya ni. Nak masuk syurga kan? Maklum, betul tak? Nak masuk syurga. Kita kalau nak masuk syurga, kita nak masuk syurga seorang-seorang ke? Dah, nak masuk syurga dengan suami kita, nak masuk syurga dengan anak-anak kita, nak masuk syurga dengan cucu kita. Tu yang duk buat naik motor petang-petang tu, cucu kita tau. Cucu kata orang dia minta. Bawa cucu naik motor pusing gerik. Nak saya makan. Pusing petang-petang. Tok buat pakai seluar pendek. Amboi pakai seluar pendek sangat. Aircon dia kata hangat lagi. Cucu. Tuan-tuan agak. Kalau nak masuk syurga, nak bawa cucu tu sekali dah. Nak bawa cucu tu sekali lah. Tapi tuan-tuan, pasal apa duk biar cucu tak tutup aurat? Pasal apa ada anak-anak kita yang tak semayang? Pasal apa ada anak kita yang masih duk buat maksiat? Yang kita tak berasa dah. Sedih Ustaz. Nak nasihat dah Ustaz, nasihat dah. Tegur dah Ustaz, tegur dah. Tegur lebih-lebih lagi tak balik dah. Tegur sikit lagi merajuk. Tegur lebih-lebih lagi lagu tu, lagu ni. Kata nak bawa dia masuk syurga sekali. Nabi Adam AS nak anak cucu dia semua masuk syurga. Tapi ada yang nak masuk neraka. Bila tengok anak cucu dia yang duduk dalam neraka, sedih dia, menangis. Entah Allah SWT. Macam itulah keadaan. Kemudian naik lagi, Nabi naik lagi. Tuan-tuan, saya tak mau cerita lah banyak-banyak sangat. Semua nak shortcut. Sampailah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu diminta dibukakan pintunya, kedengaran satu suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapakah bersama dengan kamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Dia sedang menyandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni ke Kaabah para malaikat. Dia bertentangan dengan sallallahu alaihi Muhammad, Kaabah di dunia ni. Bertentangan dengan sana. Lalu tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi Muhammad,
Besarnya Baitul Ma'mur ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Keluasan Baitul Ma'mur ni boleh masuk 70,000 malaikat sekali masuk. Malaikat jangan duk bayang besar kita. Dan dah baca riwayat malaikat Jibril besar mana? Semalam saya ceritakan surah. Malaikat Jibril 300 sayap. Dia buka satu sayap dia, penuh ruang langit. Kisah waktu turunnya surah Ya Ayyuhal Mudaththir. Penuh langit ni hanya satu sayap. Kalau buka 300 sayap, itu pun malaikat Israfil lagi besar. Kalau malaikat Jibril buka 300 sayap dia baru duduk di bawah satu sayap malaikat Israfil yang punya 600 sayap. Boleh bayang besar. Itu pun ada lagi besar, malaikat pemikul arash. Malaikat pemikul arash ada 1,200 sayap. Malaikat Israfil yang ada 600 sayap, yang malaikat Jibril kalau buka 300 sayap duduk bawah satu sayap malaikat Israfil tu, dia punya sayap tu, malaikat Israfil yang ada 600 sayap tu duduk di bawah satu sayap malaikat pemikul arash. Tu. Di Baitul Ma'mur para malaikat duduk tawaf. Sekali masuk 70,000 malaikat yang besar mana tak tahu. Dan setiap malaikat yang masuk tu tak ada chance untuk masuk kali kedua dah. Sebab ramai lagi duk queue nak masuk. Masuk 70,000, keluar tak boleh masuk balik dah. Habis dah. Saya masuk 70,000 lagi, saya masuk 70,000 lagi. Seumur hidup depa tak boleh nak masuk balik dah. Pasal apa? Pasal salih alaihi wasallam dengan banyaknya jumlah para malaikat. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, maka Nabi SAW nampak maka Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian aku dibawa terus ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ni dia sempadan, border dah. Salih alaihi Muhammad. Sidr masuk pokok. Muntaha ni tempat berhenti. Habis pokok last sekali. Salih alaihi Muhammad. Pokok last. Tak ada. Lepas pada tu tak boleh pergi dah. Lepas pada tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada siapa boleh pergi dah. Kalau malaikat lajak pergi, bakar. Demikian disebutkan oleh malaikat Jibril AS. Waktu tu Jibril tunjuk lagi sekali rupa dia yang betul-betul lagu mana. Itu sekali tunjuk dah waktu turun ayat tu. Yang ni kali kedua tunjuk. Nampak sekali lagi besar malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril kata apa? Tak boleh. Aku tang ni je berhenti. Rasulullah, kamu kena pergi seorang-seorang. Nabi SAW pun naik seorang-seorang, tuan-tuan. Disinilah peristiwa capal tu. Nabi SAW naik sekali dengan pakai sekali dengan capal dia, tak diperintahkan untuk buka capal dia. Salih ala Muhammad. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pun naik dan akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW cerita, waktu di Sidratil Muntaha tu, daun-daunnya besar seperti telinga gajah. Buah-buahnya pula besar seperti tempayan. Dia kata cantiknya pokok Sidratul Muntaha ni dekat tu. Dia kata tak reti nak gambar keindahan. Daun-daun dia macam telinga gajah. Lu bayang telinga gajah tu kan, tu gerik jumpa selalu. Dan dia nak maksai dia tu. Buah-buah dia besar tempayan dia tu. Sallallahu Muhammad. Lalu dia kata Allahumma salli alaihi. Ketika baginda menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidrat Muntaha ini pun berubah dan tidak ada seorang pun daripada makhluk Allah yang mampu untuk menggambarkan keindahan kerana indahnya waktu itu. Nabi nak cerita pun Nabi tak reti nak cerita indah. Kita boleh pergi tak mana-mana kita tengok indah benda cantik, kita boleh cerita ke orang. Aku tengok ayat tahajud dia cantik, ya Allah. Cantik, tepi dia warna hijau lah, buka-buka lah apa semua sebagainya. Kita boleh cerita indah tu, tapi Nabi nak cerita keindahan situ tu, tak reti nak gambar benda yang tak pernah. Tuan-tuan, bila sampai ke satu tahap, tuan-tuan, dia di luar daripada kotak akal. Nak cerita macam ni, bentuk dia macam tu, boleh juga bagi gambaran macam mana benda kita pernah nampak kat dunia. Tapi ada benda nanti yang tuan-tuan tak reti nak gambar. Tuan-tuan masuk syurga, keindahan syurga ni, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, la ainun ra'at wala sami'at wala uzun sami'at. Benda yang kamu tak pernah mata, tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Itu benda akhir. Nabi kata cantiknya tak ada siapa boleh cerita.
Lalu Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW, mewajibkan 50 waktu sehari semalam. Lalu aku turun bertemu Musa alaihissalam di Allah SWT di langit yang ke-6. Kemudian Nabi Musa kata, mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencuba Bani Israel dan menguji mereka. Baginda bersabda, aku kembali ke Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah mengurangkan 5 waktu solat daripada baginda. Kemudianlah berikut terulang alik daripada Nabi dan Nabi Musa alaihissalam sampai Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap solat fardu digandakan dengan 10 kali ganda. Maka itulah solat 50 solat fardu. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi tidak melakukannya, saya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Barang siapa berniat ingin melakukan kejahatan tapi tidak melakukannya, saya tidak dicatat baginya 1 pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka dicatat baginya 1 kejahatan baginya. Aku turun sampai kepada Musa, lalu memberitahu kepadanya, masih saja dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang kepada Tuhanku sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Di kesimpulan dia tuan-tuan, itulah kisah perjalanan, sedikit kisah perjalanan dalam tempoh waktu yang singkat. Tuan-tuan dengar cerita ni selalu mudah. Salat Jumaat tuan. Cumanya apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang selalu kita dengar. Tuan-tuan salat Jumaat tuan. Tengok macam mana Nabi SAW pada ketika tersebut dalam keadaan sedih pasal kematian Abu Talib, kewafatan Sayyidina Khadijah lagi, kemudian dihalau pula waktu di Taif, kemudian tekanan-tekanan yang dihadapi oleh orang musyrikin yang menekan orang Islam di Mekah sebagainya. Kemudian Allah nak gembirakan hati Nabi SAW. Dan banyak hikmah-hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra dan Miraj. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit daripada perkongsian pada pagi ini jadi manfaat untuk kita, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, insya-Allah. Dan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan ataupun menganjurkan kuliah pada pagi ini. Tengok tuan-tuan nampak dhaif begini. Kuliah sungguh tak ada lama-lama kan. Orang duk tunggu, orang nak pergi kerja kita pun faham. Insya-Allah. Jadi kita jumpa hari lain kita buat kuliah maghrib ke apa lah. Boleh rajak-rajak sikit, lebih basic kan, insya-Allah. Dan tuan-tuan, kalau tak keberatan kepada tuan-tuan dekat luar sana, saya buat sedikit jualan untuk madrasah saya, bukan untuk saya lah. Madrasah saya ni saya buat madrasah tak ada yuran. Pelajar-pelajar kami ni mengaji free, belajar tahfiz, ada warga emas apa. Jadi nak cari dana untuk pengurusan cecah RM40,000 sebulan. Nak cari mana? Kami buat jualan. Jualan tu susu kambing. Susu kambing tu kami campurkan beras perak, campurkan susu, campur dengan kurma untuk ganti gula. Gula tak ada. Manis tu manis kurma. Kemudian ada gitu biloba sikit. Kemudian campur dengan garam bukit sikit bagi sedap. InsyaAllah semua ada khasiat dia. Tak payah nak cerita khasiat-khasiat ni, bukan nak kepil lebih. Cuma tuan-tuan kalau tuan-tuan beli tu, tuan-tuan bancuh dengan cawan. Cawan tu sedap sikit. Dan sangat baik untuk kesihatan, untuk tuan-tuan yang nak jaga badan, diet dan sebagainya, sangat sesuai lah. Yang paling penting tuan-tuan beli tu untuk bantu dana madrasah saya. Tuan-tuan niat beli tu untuk bantu dana, insya-Allah tuan-tuan dapat 2 benda tu. Kalau rasa tuan-tuan tak puas juga, nak juga bagi ke, tu ada tabung sikit, tuan bagilah RM1 2. Bagilah pun kami terima, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada tuan-tuan. Ada jualan kat luar sana, tuan-tuan ambillah seorang sikit, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.